Okey, dalam video ni saya nak tunjuk bagaimana cara tuan-tuan nak login ke cPanel dan nak uruslah cPanel, nak install WordPress dan sebagainya. So dekat bahagian situ basically saya akan tunjuk asas-asas pengurusan cPanel. Apa yang tuan-tuan perlu buat sebelum install WordPress dan sebagainya. So ada dua cara step untuk tuan-tuan login ke cPanel. Cara yang pertama, tuan-tuan pergi ke website client area, tuan-tuan login ke client area. Basically tuan-tuan tak kisahlah tuan-tuan beli hosting provider yang mana pun, mana-mana company pun, basically sama client area dia. First, tuan-tuan pergi ke client area, tuan-tuan pergi dekat bahagian service, tuan-tuan klik je bahagian service ni, kotak bahagian service, and then tuan-tuan pilih hosting tuan-tuan. So, tuan-tuan klik je bahagian hosting tuan-tuan ni, dekat starter ni. So, dia akan membawa ke sini. Kalau tuan-tuan perasan, kat bahagian tepi ni adalah ada login to cPanel, login to webmail, change password dan downgrade dan sebagainya. So ini adalah tuan-tuan tempat tuan-tuan nak urus lah hosting tuan-tuan, tuan-tuan nak upgrade spec server dan sebagainya. So step pertama tuan-tuan nak masuk ke cPanel adalah dengan cara masuk ke client area, masuk ke bahagian service hosting tuan-tuan, and then klik je cPanel. So secara tak langsung dia akan membawa tuan-tuan pergi ke cPanel. So ini adalah paparan cPanel tuan-tuan. Inilah cPanel tuan-tuan. So dekat sinilah tuan-tuan nak install website, urus email account, SSL dan sebagainya. So kita akan go through step by step, asas-asasnya lah. Tuan-tuan tak perlu tahu semua benda sebab terlampau banyak kan. So jadi saya akan tunjuk asas-asas sahajalah. Alright. So yang kedua, cara kedua kita padam dulu. Cara kedua masuk ke cPanel tanpa masuk ke client area adalah tuan-tuan pergi dekat tuan-tuan punya domain ni. Domain tuan-tuan. Tuan-tuan masukkan port. Masukkan port titik bertindih. Untuk masuk ke cPanel, port dia 2083. So, bila tuan-tuan klik, dia akan bawa ke sini login detail cPanel. Tuan-tuan nampak macam ni kan? So, tuan-tuan masukkan username dan juga password. Mana nak dapat username dan password ni? Tuan-tuan check email tuan-tuan waktu beli hosting dan domain saya tunjuk dalam video tu kan. So saya suruh check email. So tuan-tuan check email bahagian spam box, mungkin ada dekat bahagian spam box kalau tak ada dekat bahagian inbox yang utama. So tuan-tuan akan dapatlah username dan juga password diberikan, and then tuan-tuan klik je login. So ini adalah cara kedua tuan-tuan nak masuk ke cPanel tanpa melalui client area tadi. Okey, jadi inilah paparan cPanel tuan-tuan. Tempat tuan-tuan nak urus segala SSL, nak install WordPress, file manager dan sebagainya. So dekat bahagian sini. So first of all saya nak tunjuk dekat tuan-tuan bagaimana kita nak create email account berdasarkan domain kita ataupun hosting kita. So bila tuan-tuan beli share hosting, tuan-tuan akan dapat email hosting juga. So first kali tuan-tuan pergi dekat bahagian email account. Tuan-tuan boleh create account daripada domain tuan-tuan tadi. So tuan-tuan create je. Macam sekarang belum ada lagi. Tuan-tuan create email. So tuan-tuan saya nak masukkan admin. So maksudnya email saya nanti admin eliasbrotherscoffee.com. Ataupun tuan-tuan nak buat sale ke, nama tuan-tuan sendiri ke, nama staff tuan-tuan sendiri ke pun terpulang. So email tuan-tuan boleh klik sini, and then tuan-tuan boleh set password. Lepas tu tuan-tuan boleh generate lah password ni sendiri ataupun tuan-tuan create password tuan-tuan sendirilah. So tuan-tuan boleh generate sendiri ataupun tekan je generate and then copy and then save tempat yang tuan-tuan selamat lah. And then edit setting, tuan-tuan boleh pilih email hosting ni unlimited. So maksudnya dia boleh space simpan kita punya kandungan email unlimited lah. And then tuan-tuan klik create saja. Secara automatik dia dah create kita punya email. Jadi email ni kita boleh buka macam kita buka Gmail tu lah. Cara kita nak login ke Gmail ni ada dua cara juga. First, cara yang kita masuk ke client area, yang mana tuan-tuan tengok tadi. Tadi tuan-tuan masuk ke cPanel, tuan-tuan klik cPanel ataupun tuan-tuan masuk melalui username dan juga password. Dan kedua, kalau tuan-tuan nak masuk ke webmail untuk urus email ni, nak tengok email ni masuk, email ni keluar, kita nak send email dan sebagainya. So kita boleh masuk ke webmail dengan cara client area ni. Pergi dekat client area, masuk ke hosting tuan-tuan, klik je login to webmail. So dia akan membawa ke bahagian webmail. So ingat tak tadi tuan-tuan masukkan dua username dan juga password kan? Tuan-tuan save kan? So dekat bahagian sinilah tuan-tuan nak login tu. So inilah username tuan-tuan tadi, admin brothership.com. Terpulang tuan-tuan punya nama.
So tuan-tuan masukkan password tadi, tuan-tuan yang generate password tadi, tuan-tuan masuk kat bahagian sini, tuan-tuan login. So dia akan redirect pergi ke sini, and then tuan-tuan klik je open. Dekat run cube ni tuan-tuan klik je open. So inilah paparan webmail punya tempat urusan tuan-tuan. Tuan-tuan nak terima buka email, nampak tak email masuk dekat bahagian sini. Tuan-tuan nak send email baru, tempat tuan-tuan tengok send, tuan-tuan nak buat email baru, so dekat bahagian sini macam Gmail juga, tetapi dia berbeza sikit lah. Ini untuk urusan email hosting. So dekat bahagian sini. Cara kedua, tanpa masuk webmail, tanpa masuk ke client area adalah sama juga. Kita masuk ke Brothership Coffee ni, tapi port tadi, kalau si panel punya port 2083, kalau webmail punya port adalah 2096. Ini 2096. So kita login, samalah username dan juga password yang kita create email tadi tu. So dia akan membawa ke sini, and then klik je run queue. So dia akan membawa ke email punya tempat kita nak urus email, nak tengok email inbox dan sebagainya. So itu cara kita nak buat email lah. Sangat mudah. So kita berbalik kepada kita punya cPanel. So itu adalah cara kita nak masuk ke email account, dan juga cara kita create email account lah. Sangat mudah kan? Okay, tuan-tuan dah create email account tuan-tuan sendiri, dah masuk ke email inbox. So untuk kali ni saya nak tunjuk macam mana tuan-tuan nak install SSL dekat tuan-tuan punya domain. So kalau tuan-tuan perasan dekat cPanel ni, domain kita belum ada SSL. So nampak tak padlock ni, kunci padlock dia terbuka, mangga dia tu terbuka. So maksudnya kita belum ada SSL. Dan ada nampak di sini, dia macam tanda seru ni, maksudnya email kita, domain kita belum ada SSL. So kalau tuan-tuan klik domain tuan-tuan, dia akan membawa ke domain tuan-tuan yang tak ada, nampak tak? Tak ada SSL lagi. So dia tak ada SSL. So bila tak ada SSL, kalau perasan tak ada SSL, kita belum secure. Website kita belum secure, kita tak ada SSL. So jadi kita perlu install SSL ni. Tujuan dia untuk kita secure kita punya website. So first caranya, tuan-tuan boleh scroll, tuan-tuan cari bahagian SSL. Sekiranya tak jumpa, tuan-tuan pening kan, tuan-tuan search je dekat bahagian sini SSL. So dia akan keluar 3 partition, 3 tempat SSL. Cara nak install SSL, tuan-tuan pergi dekat Let's Encrypt ni. Okay, tuan-tuan buka Let's Encrypt, and then tuan-tuan issuekan SSL. Klik je issue, and then klik je issue. Tak perlu buat apa-apa. Tuan-tuan klik je issue. So secara automatik, domain tuan-tuan tadi, dia akan install SSL dekat domain tuan-tuan. So berikan dia masa sikit, dia install domain, dia install SSL dekat domain tuan-tuan. Alright, so bila dia install SSL, dia tulis SSL now install to domain Brothership Coffee using IP address dan sekian. So kita boleh go back lah. Okay, go back, kita go back ke cPanel balik. Okay, nampak tak? Sekarang domain tuan-tuan, padlock mangga tu dah kunci. Bermaksud website tuan-tuan, domain tuan-tuan dah ada SSL. So kalau tuan-tuan klik ke domain tuan-tuan, nampak tak? Dia ada SSL. Tadi padlock ni terbuka, tak ada SSL. So maksud website kita tak secure. Kalau sekarang tuan-tuan tengok, website kita belum ada apa-apa, tapi kita dah install SSL. So SSL ni dia akan ada HTTPS. Kalau tak ada SSL, dia HTTP saja. Nampak? Not secure. Not secure. Kita dah install SSL, tetapi website kita bila orang search macam ni, dia akan membawa ke orang tulis domain kita brotherscoffee.com, dia akan membawa ke not secure. Orang tu kena type HTTPS baru keluar secure macam ni. Baru keluar padlock macam ni. So macam mana kita nak forcekan domain kita ni, selepas kita install SSL, kita nak forcekan domain kita ni ke bahagian SSL. So maksudnya bila orang search je Brothership tanpa HTTPS, dia tak akan pergi ke not secure ni. Maksudnya dia tak akan pergi ke not SSL.
dia akan pergi ke SSL. So macam mana kita nak force dia pergi ke SSL? So caranya, tuan-tuan pergi dekat bahagian SSL tadi balik. Tuan-tuan pergi dekat bahagian domain tuan-tuan. Tuan-tuan cari domain. Tuan-tuan klik je domain sini, bahagian domain. Tuan-tuan klik je force SSL. Secara automatik dia akan force kita punya domain daripada SSL yang kita install tadi. Bila orang search je tak ada HTTPS pun, dia akan force orang tu pergi ke SSL punya website kita. So bila kita dah force je, so bila orang pergi ke website HTTPS, so secara automatik dia akan ada HTTPS lah. So bila orang pergi ke HTTP tanpa S pun, dia akan pergi ke website yang ada SSL. So kita dah force SSL kita. So tuan-tuan dah tahu cara tuan-tuan nak pasang SSL dan cara tuan-tuan nak force SSL. Seterusnya adalah cara kita nak create account FTP. So sebab apa tujuan kita nak create account FTP ni? Account FTP ni, klien ni, untuk kita nak backup lah. Nanti dalam next dalam bootcamp nanti saya akan tunjuk lah, next video dalam bootcamp saya akan tunjuk apa tujuan FTP klien ni. So first kali kita nak tunjuk cara kita nak buat FTP klien. So cara tuan-tuan search je kat sini FTP account. Dia sama je macam kita buat email account tadi. Kita buatlah FTP account ni, login. Sama ada kita nak buat nama kita, contoh saya Najmi Elias Brothership Coffee. So ini adalah login ke FTP account. Maksudnya ini macam username lah. So kita boleh generate password juga. So kita klik je generate password, dia akan automatic generate password kita sendiri. And then kita save lah, copy dan save tempat yang selamat. Ataupun kita buat password kita sendirilah, terpulang kepada tuan-tuan. And then tuan-tuan klik I have ni, and then use password. So secara automatik dia akan buat password sendiri. And then kita pilih FTP client, create FTP account, create je. Sebab secara automatik yang ni tuan-tuan abaikan. So kita buat login detail dan juga create FTP account. So secara automatik tuan-tuan tengok dekat bawah ni, kita dah ada FTP account satu. Itu je cara untuk kita create FTP account. Cara nak masuk ke FTP account nanti saya akan tunjukkan dalam bootcamp nanti. So kita dah tahu cara nak buat email, kita dah tahu cara nak pasang SSL, kita dah tahu cara nak buat FTP. So next pula saya nak tunjuk bagaimana tuan-tuan nak tambah domain baru. Kan kita beli hosting ni, kita boleh masuk 2 domain kan. So jadi satu lagi kita nak masuk domain baru. So caranya tuan-tuan boleh pergi bahagian add on domain. Tuan-tuan search, tuan-tuan masukkanlah nama domain yang tuan-tuan beli. Misalnya tuan-tuan beli domain baru kan, .com. So tuan-tuan boleh masuk kat bahagian sini, bahagian subdomain tuan-tuan biarkan, abaikan, dia akan masuk lah. Contoh BS Brother S Coffee. Ini domain yang bukan betul punya lah. Kalau tuan-tuan masukkan, kalau ikut masuk domain yang betul lah, yang valid. So dekat bahagian sini dia akan automatic, dekat bahagian sini automatic, and then tuan-tuan add on domain saja. Tuan-tuan klik je add on. So macam saya sekarang, domain ni belum ada, kita belum beli betul domain. So kalau betul, macam sekarang dia tak keluar lah sebab belum ada. Bukan, domain ni tak betul pun, saya tipu je. So jadi kalau tuan-tuan beli domain baru, tuan-tuan boleh masuk dekat bahagian sini. Macam tu je cara kita nak create add on domain. So kita dah tahulah asas-asas cara semua nak install dan sebagainya. So dalam next video saya nak tunjuk kat tuan-tuan bagaimana cara kita nak install WordPress. So stay tune dan tunggu next video. Terima kasih.